KPM. Assalamualaikum cikgu, minta maaf lambat cikgu. Waalaikumsalam Hakim, kenapa lambat? Bukan, saya duk cari alat cek suhu ni. Yelah sekarang kan pergi situ kena cek, pergi sini kena cek. Nak cek suhu siapa Hakim? Mestilah suhu pokok cikgu. Ish, kenapa nak perlu cek suhu pokok? Pokok ni sihat Hakim, tak nampak ni ada dua. Oh ya ke? Buah. Maknanya saya lah yang tak sihat ni. Cikgu, ini apa yang putih ni? Okey, yang putih ni bukan batang kayu atau apa. Ini adalah pengukur aras larutan air. Okey. Okey, di bawah ni ada larutan nutrien. Okey, bila pelaras ni naik ke atas, bermakna Hakim kena tambah larutan nutrien ke dalam ni. Okey. Baru dia akan turun ke bawah. Okey, faham. Okey, faham Hakim? Kalau yang depan ni apa cikgu? Yang banyak alatan depan kita ni. Okey, alatan yang depan sini kita perlu belajar selepas ini Hakim. Okey. Hakim kena sabar dulu. Jadi kepada anda yang nak tahu apakah alatan di hadapan kami ni, teruskan bersama dengan kami. Tapi sebelum tu, jom kita lihat dahulu profil cikgu kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Mesti ramai yang keluar rumah kan? Yalah nak cari barang dapur ataupun ada urusan lain. Apa pun ingat, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, macam biasalah, pakai cecair pembasmi kuman. Dan yang ketiga ni, ramai orang terlupa, iaitu kekalkan penjarakan fizikal. Saya sebenarnya duk pening ni. Manakah tanaman yang terbaik? Fertigasi ataupun aquaponik? Ke anda sama macam saya? Tak apa, kerana pada petang ini kita akan belajar tentang tanaman makanan bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Rafida. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Hakim. Apa khabar cikgu? Sihat. Hakim sihat? Alhamdulillah sihat cikgu. Baik, terima kasih kepada Cikgu Rafida kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Boleh tak cikgu kenalkan cikgu dari sekolah yang mana? Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, saya Cikgu Rafida binti Abdul Rahman daripada SMK Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Orang Kedah, orang utara. Okey, cikgu. Tadi kan kita tengok cikgu duk belik-belik pokok yang ada di depan kita tadi kan. Jadi apa kaitannya dengan kita punya mata pelajaran pada petang ini? Okey Hakim. Tajuk kita petang ni adalah teknologi dalam pertanian. Okey, teknologi dalam pertanian ni maksudnya kita tidak perlu menanam pokok menggunakan tanah lagi. Oh, boleh ke cikgu? Boleh. Kita boleh gunakan medium yang sesuai berserta dengan air dan siraman baja yang diberikan serentak. Oh, menarik. Kita lihat selepas ni, Hakim. Okey, baik cikgu. Dan saya difahamkan kita tidak berdua, kita bersama dengan rakan-rakan yang lain dalam talian. Jadi apa kata jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik. Ya, itu dia anak murid Cikgu Rafidah kita. Handsome, segak nah. Baik, boleh tak kenalkan nama anda bermula dengan Ayuni? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Idina Ayuni binti Makzuki dari Sekolah SMK Sungai Layar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pemerhati pertanian. Ya, baik. Terima kasih kepada Ayuni. Seterusnya Afiq, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Syazwan bin Muhammad Hashim. Cita-cita saya untuk jadi seorang pegawai pertanian.
Okey, terbaik Afiq. Seterusnya Nadia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nada Amirah binti Muhammad Fadil dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang saintis tanah. Hebat tu. Baik, terima kasih kepada Nadia. Seterusnya Hidayah. Silakan. Okey, Hidayah, jangan lupa onkan mic. Okey, baik. Mungkin ada masalah teknikal. Kita terus kepada Syakir. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syakir Zuddin bin Syahrin. Saya dari Sekolah SMK Sungai Layar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang petani moden. Okey, tahniah kepada Syakir. Dan yang seterusnya Farhana. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Idina Farhana binti Abdul Fattah. Saya dari SMK Sungai Layar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru pertanian. Okey, baik. Tadi dan mungkin yang terakhir kita nak tanya kepada siapa tu? Hidayah ya? Okey, silakan Hidayah. Okey. Baik, mungkin ada ada masalah teknikal. Tak apa Hidayah, nanti kalau dah okey kita akan berkenalan semula. Baik. Sebelum tu cikgu, sebelum kita nak sembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, saya pakai dulu kemudian jemput cikgu ke sini. Okey, bukan apa cikgu, sebab kadang-kadang ialah kan kita pegang macam-macam. Jadi apabila kita pakai cecair pembasmi kuman ini, dapatlah menjauhkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baiklah cikgu, sebelum kita nak sambung kelas kita, boleh ke kalau kita nak rehat seketika? Ya, boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Rafidah binti Abdul Rahman, guru mata pelajaran tanaman makanan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Baiklah, tadi kita dah berkenalan dengan cikgu, dah berkenalan dengan 5 murid dalam talian. Cuma Hidayah cikgu, mungkin ada masalah teknikal. Tapi sekarang, jom kita tanya Hidayah. Okey Hidayah, dah okey ke? Kalau dah okey, mungkin Hidayah boleh kenalkan nama dan cita-cita. Silakan Hidayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Hidayah binti Rosli dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru pertanian. Okey, terima kasih kepada Hidayah dan juga kelima murid dalam talian kita. Baiklah, tadi kita dah dengar pandangan dari cikgu kita berkenaan mata pelajaran kita pada petang ini. Sekarang cikgu saya nak pilih 3 orang lah. Boleh cikgu? Boleh. Okey, yang pertama saya nak pilih Afiq lah. Okey Afiq, pandangan anda mengenai mata pelajaran kita pada petang ini. Pandangan saya dengan mempelajari modul teknologi dalam pertanian ini mampu memberi saya peluang untuk mengetahui pelbagai kaedah penanaman secara moden, dan ini sebagai pendedahan awal untuk saya untuk mengaplikasi dalam kehidupan seharian saya. Ya, kita akan tahu tanaman secara moden. Okey, terima kasih Afiq. Seterusnya mungkin Hidayah lah. Boleh Hidayah, pandangan anda? Ya, pandangan saya ingin menggunakan ilmu dan kemahiran yang saya pelajari hari ini untuk saya terus belajar, dan saya akan cuba sedikit demi sedikit untuk memperkembangkan ilmu ini kepada generasi yang akan datang. Ya, bila kita belajar dapat kita ajarkan kepada orang lain. Terima kasih Hidayah. Dan seterusnya saya nak pilih tu yang banyak pokok belakang tu, Ayu ni. Pandangan anda? Apa yang saya dapat daripada tajuk hari ini ialah saya dapat mempelajari 4 kaedah
penanaman yang terkini. Saya juga dapat mengaplikasikan apa yang saya pelajari ini di kawasan rumah saya tanpa memerlukan kawasan yang luas. Ya, betul. Kalau kita ada halaman di tepi rumah, boleh kita tanam dengan cara tanaman yang betul. Ya, betul Hakim. Okey, terima kasih kepada ketiga murid dalam talian kita. Saya yakin dan pasti ramai dah tak sabar cikgu untuk mulakan kelas bersama dengan Cikgu Rafidah. Jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey. Hari ini kita akan belajar modul 6 teknologi dalam pertanian. Okey. Dalam modul ini kita akan mempelajari tentang penanaman secara vertikasi, penanaman secara aquaponik, penanaman secara sistem lapisan nipis nutrien ataupun NFT dan penanaman secara Nutripot. Maaf cikgu, saya ingin bertanya. Okey. Kalau Nutripot tu macam mana cikgu? Okey, Nutripot ni. Inilah Nutripot Hakim. Okey. Yang kita bawa ni Nutripot, atas ni ada medium tanaman, di bawah ni ada larutan nutrien. Yeah. Jadi hanya pasu yang sebesar ini kita boleh letak di ruang halaman rumah kita yang sempit pun boleh Hakim. Betul cikgu, setuju. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Okey, seterusnya kita tengok apa itu penanaman secara vertikasi. Okey, murid-murid, kita imbas kembali apa yang kita dah belajari semasa dalam kelas ya. Okey, maksud vertikasi. Vertikasi ialah satu kaedah penanaman yang melibatkan pengaliran larutan nutrien yang diperlukan oleh tanaman melalui sistem pengairan dalam sukatan tertentu mengikut pembesaran tanaman. Pengairan larutan baja ke bahagian akar tanaman dilakukan secara serentak dengan siraman untuk tanaman Hakim. Maksudnya kita bagi baja dengan air itu serentak. Serentak. Okey. Seterusnya ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam kaedah penanaman vertikasi Hakim. Yang mula-mula tu apa cikgu? Itu Okey, ini tepung medium ke? tanaman. Oh. Bukan tanah ya Hakim. Okey. Okey, dia menggunakan selain daripada tanah. Itulah teknologi dalam pertanian. Oh, bukan tanah? Bukan tanah. Oh, macam tanah nampaknya. Bukan. Ini pun bukan tanah. Okey. Ini adalah kokopit. Ya, seterusnya kita menggunakan baja vertikasi stok A dan stok B. Okey. Dalam bentuk serbuk atau butir. Kita akan buat larutan seterusnya. Okey, seterusnya tali rafia dan polybag. Okey, seterusnya adalah peralatan vertikasi. Okey, Hakim boleh tunjukkan tak? Di mana satu penebuk lubang pipe poli. Okey, penebuk lubang Ya. Adakah betul cikgu saya angkat ni? Ya, betul. Okey. Pandai Hakim. Penebuk lubang pipe poli cikgu Ya. Okey. Seterusnya? Okey, seterusnya pita ukur. Pita ukur. Okey, pita ukur yang ni. Betul ke cikgu? Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya pemotong pipe poli. Pemotong pipe poli. Okey, baik. Yang ni betul cikgu? Warna putih ni? Itu pemotong pipe poli. Okey. Oh, ni bukan guna untuk potong daun cikgu? Bukan, itu untuk potong pipe. Okey, sorry. Okey. Baik. Okey, seterusnya pH meter. pH meter. Okey, pH yang meter hijau tu ke yang biru cikgu? Cuba Hakim teka mana satu. Okey, saya rasa yang hijau betul ke cikgu? Betul, hijau. Okey. Baik. Okey, itulah pH meter. Okey. Okey, seterusnya isi meter. Isi meter. Yang warna biru. Okey. PC meter dengan pH meter dengan isi meter ni cikgu, ada beza ke cikgu? Ada. Okey. Isi meter yang Hakim pegang tu, dia digunakan untuk menguji kepekatan larutan baja. Itu pH meter? Isi meter. Isi meter, okey. Ya. Kalau pH meter? Okey, pH meter nak uji keasidan larutan nutrien. Dan sama ada larutan kita bancuh nanti berasid ataupun berakali. Okey. Terima kasih Okey, cikgu. faham Hakim? Faham cikgu. Okey, seterusnya komponen sistem pengairan. Okey, yang pertama tangki nutrien. Tangki ni besar Hakim. Dalam tangki ni kita masukkan air dan larutan nutrien. Okey, seterusnya tiup mikro, penitis, pam air. Hakim tengok ada tak pam air di situ? Kalau pam air yang warna hitam ni cikgu? Betul. Betul okey, ni pam air Okey, pam air tu kita letakkan di dalam tangki supaya dia boleh menyedot air daripada dalam tangki pergi ke sistem pengairan. Itu fungsinya lah. Ya. Okey, baik cikgu. Okey, seterusnya pipe poli.
penapis dan alat pelaras masa. Oh, yang ni cikgu Itu. Alat pelaras masa. Ya. Okey. Saya ingat Swiss cikgu. Bukan, dia pakai Okey. kuasa elektrik. Okey. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan. Okey, sebelum kita mulakan soalan ya murid-murid, kita imbas kembali tentang kertas 7303 tanaman makanan. Okey, untuk kertas satu ini ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A mengandungi 15 soalan yang membawa markah 60 Hakim. Oh, banyak tu. Ya. Bahagian B ada 4 soalan, satu soalan bawa markah 10. Okey. Murid-murid dah bersedia? Okey. Bagaimana kawan-kawan saya dalam talian? Dah bersedia? Tunjuk sikit macam ni. Dah bersedia. Begitu. Tunjuk sikit. Dah bersedia semua? Okey, kita mulakan ya. Sempoi. Okey, untuk contoh soalan yang pertama bahagian A. Lengkapkan jadual alatan berikut dengan nama alatan yang sesuai. Okey, untuk soalan bentuk yang begini, murid-murid, dia nyatakan kepada kita dua ruangan. Ruangan alatan dan ruangan nama alatan. Untuk jawapan kamu perlu diisikan di bahagian nama alatan. Okey, siapa nak cuba jawab untuk soalan yang pertama? Gambar yang pertama cikgu Saya. Okey, siapa tu? Silakan. Angkat tangan siapa nak jawab? Okey. Farhana. Okey, Farhana, silakan. Gambar yang pertama itu ialah isi meter. Okey, kita tengok isi meter. Jom kita lihat jawapannya. Ya, betul. Tahniah. Farhana macam DJ. Yang kedua ialah penapis. Penapis. Okey, penapis. Kita tengok jawapan ya. Okey, ya, betul. Seterusnya? Yang ketiga ialah pam air. Pam air. Betul cikgu? Betul. Okey, betul. Tahniah. Okey, yang keempat? Seterusnya ialah pemotong paip poli. Okey, pemotong paip poli. Betul. Tahniah. Terbaik Farhana. Okey, tahniah 4 markah Farhana. Banyak tu. Okey, seterusnya kita lihat medium tanaman. Okey, Hakim, inilah medium tanaman tadi Hakim. Dia bukan tanah. Okey, yang pertama kokopit, yang kedua sekam padi, ketiga pelit, pig moss, rockwool dan vermiculite. Macam yang tanah dalam pasu kita tu cikgu? Kokopit. Kokopit cikgu Ya. Okey. Hakim tahu apa itu kokopit? Apa fungsinya cikgu? Kokopit adalah sabut kelapa. Sabut kelapa. Ya. Sabut kelapa pun boleh dijadikan sebagai tanaman yang dihancurkan. Baik cikgu. Okey, kita lihat contoh soalan kedua. Nyatakan 3 medium tanaman. Okey, kata kunci di sini adalah medium tanaman. Okey, siapa nak tolong jawab di soalan ini? Okey. Sila angkat tangan. Saya cikgu. Okey, Afiq silakan. Afiq. Satu kokopit. Kokopit, kena ingat betul tak? Okey, betul. Kokopit. Sekam padi. Sekam padi. Okey, sekam padi. Dan last sekali vermiculite. Vermiculite. Okey, vermiculite. Okey, selain pada jawapan yang Afiq bagi, okey, kalau pelajar-pelajar atau murid-murid menjawab soalan jawapan ni dengan pig moss boleh. Pelit pun boleh dan rockwool. Yang penting antara 6 tadi cikgu kan? Ya. Okey, 3 markah. Okey, tahniah Afiq ya. Tahniah Afiq. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri kokopit tadi ni Hakim. Okey. Okey, kokopit tadi mudah didapati, ringan, mesra alam, bahan organik yang boleh mereput, kos yang rendah dan daya serapan air yang tinggi. Ya. Okey, sebab dia boleh pegang air. Sebab tu kita gunakan untuk tanaman. Okey, seterusnya soalan ketiga. Pernyataan di bawah menerangkan ciri medium kokopit. Tandakan betul bagi ciri yang betul dan pangkah untuk yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Ya. Okey, untuk soalan yang begini murid-murid, kamu kena nyatakan betul atau salah di ruang jawapan yang disediakan di sini. Okey. Cikgu akan nyatakan pernyataan, kamu nyatakan betul atau salah. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ni? Okey, soalan yang pertama. Saya. Okey, Hidayah. Silakan Hidayah. Mempunyai daya serapan air yang tinggi. Betul. Betul? Adakah betul? Okey, betul. Ya, betul. Menggunakan bahan organik yang susah mereput. Salah. Salah. Okey, betul jawapan kamu.
memudahkan kerja mengurus kerana ringan. Betul. Okey, betul. Memelihara alam sekitar. Betul. Okey, Okey. betul semua jawapan kamu. Terima kasih. 4 markah. Okey, seterusnya kita lihat larutan baja vertigasi. Okey, kita nak sediakan larutan stok baja daripada sebuk tadi, kita nak jadikan larutan. Okey, mula kita sediakan alatan dan bahan. Masukkan 1 liter air ke bekas A dan bekas B. Masukkan baja A ke bekas A dan kacau sekata. Masukkan baja B ke dalam bekas B dan kacau sekata. Masukkan stok baja pekat A ke dalam tangki stok A dan stok B, kacau ya. Okey. Kemudian penuhkan 10 liter air ke dalam kedua-dua tangki dan kacau sekata. Maaf cikgu, saya ingin bertanya. Okey. Untuk yang nombor 2 tu kan cikgu, masukkan 1 liter air, adakah macam boleh ataupun contoh masukkan 2 liter air? Boleh, kita ikut pada keperluan kita. Okey. Ya. Baik, terima kasih cikgu. Okey, untuk soalan keempat. Okey, kita lihat sini soalan keempat. Rajah menunjukkan sebahagian kerja menyediakan larutan stok baja vertigasi. Okey, dibagi kat sini gambar rajah kepada kamu. Lengkapkan langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, ini adalah bentuk soalan urutan. Dia menyatakan 1 langkah dekat sini. Kamu kena nyatakan langkah kamu sendiri menggunakan ayat kamu sendiri. Ya, kamu kena ingat balik, imbas kembali apa yang dipelajari sebelum ni. Okey, siapa nak jawab soalan nombor 4? Okey. Siapa silakan tangan? Okey, silakan Syakir. Langkah pertama, menyediakan larutan dan alatan. Langkah kedua, memasukkan 1 liter air ke dalam bekas A dan bekas B. Okey, seterusnya. Langkah ketiga, memasukkan baja A ke dalam bekas A dan kaca. Okey, betul. Memasukkan baja B ke dalam bekas B dan kacau. Okey, kita lihat jawapan dia. Okey, betul juga. Langkah keempat. Masukkan stok baja A ke dalam bekas A dan stok baja B ke dalam bekas B. Okey, seterusnya yang terakhir. Penuhkan 10 liter air ke dalam kedua-dua bekas. Okey, betul. 5 markah di sini Hakim. Ya, tahniah, bagus, dia Syakir. ingat sendiri ayat dia dan dia tulis. Okey. Baik cikgu, jadi kita dah belajar tentang medium tanaman, iaitu yang pertama kokopit, yang kedua sekam padi, yang ketiga perlit, yang keempat pit moss, yang kelima wool dan yang keenam vermiculite. Ya, Baiklah, betul. banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Rafidah, tetapi kita rehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh, boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Norita binti Osman, Guru Kanan Teknik dan Vokasional Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar. Kepada semua calon SPM 2021, gunakanlah masa yang masih ada untuk mengulang kaji pelajaran dan belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Semoga anda semua akan mendapat kejayaan yang cemerlang nanti. Selamat maju jaya. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Rafidah binti Abdul Rahman, Guru Mata Pelajaran MPV Tanaman Makanan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Kedah. Baik cikgu, tadi kita dah belajar tentang proses menyedia larutan stok baja. Sekarang cikgu, apakah orang kata langkah untuk menentukan bacaan larutan baja? Okey, seterusnya kita lihat langkah menentukan bacaan larutan baja. Okey, yang pertama mengisi 200 liter air dalam tangki nutrien. Ambil bacaan awal
larutan menggunakan isi dan pH meter. Masukkan 1 liter stok baja A dan kacau. Masukkan 1 liter stok baja B dan kacau. Seterusnya, mengambil bacaan akhir menggunakan isi dan pH meter. Okey, soalan nombor 5. Lengkapkan catat alih langkah kerja menentukan bacaan larutan baja fertigasi di bawah. Okey, murid-murid, lihat soalan nombor 5 ni masih lagi soalan urutan sebab dia melibatkan langkah kerja. Okey, dia bagi di sini langkah pertama dikosongkan, seterusnya ada langkah yang disediakan. Sama juga dengan soalan sebelum ni, murid-murid perlu memberikan jawapan sendiri. Okey, siapa nak cuba jawab soalan nombor 5? Okey, silakan. Amira. Okey. Mula-mula mengisi 200 liter air ke tangki nutrien. Okey, kita lihat. Okey, betul. Okey, langkah kedua mengambil bacaan awal dengan isi dan pH meter. Yang ketiga, masukkan stok baja A ke tangki nutrien. Okey, betul. Masukkan stok baja B ke tangki nutrien dan seterusnya mengacau hingga larut dengan pengacau. Yang terakhir, menguji larutan nutrien dengan isi dan pH meter. okey, juga betul. Menguji larutan nutrien dengan isi dan pH meter. Tahniah, 3 markah. Okey, seterusnya kita menguji sistem pengairan fertigasi. Okey, menghidupkan suis dan pastikan pam berfungsi. Okey, yang kedua, memeriksa dan memastikan penyambungan pipe tidak bocor. Seterusnya, memeriksa dan memastikan penitis tidak tersumbat. Okay, yang keempat, menentukan titisan aliran air per minit. Okay, yang terakhir, menyucuk penitis ke dalam polybag. Okey, seterusnya soalan ke-6. Pernyataan di bawah merupakan langkah kerja menguji sistem pengairan fertigasi yang tidak mengikut urutan. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan langkah yang disediakan. Okey, untuk soalan nombor 6 ni murid-murid, dia bagi pernyataan langkah kerja yang tidak mengikut urutan. Kamu kena isi objek A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, faham ya? Okey, siapa nak cuba jawab soalan nombor 6? Okey. Yang pertama yang A, cikgu Ya, siapa nak jawab? Okey, Ayuni. Ayuni. Menghidupkan suis dan pastikan pam berfungsi. A. Okey, betul. A, menghidupkan suis dan pastikan pam berfungsi. B, seterusnya, memeriksa penyambungan pipe tidak bocor. okey, betul juga. Seterusnya C, memeriksa penitis tidak tersumbat. okey, seterusnya D, menentukan titisan air aliran per minit. okey, dan semestinya lah mencucuk penitis ke setiap polybag adalah langkah yang terakhir. Okey, terima kasih Ayuni. Okey, seterusnya kita masuk kepada penanaman secara aquaponik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan aquaponik? Hakim tahu apa itu aquaponik? Ada, dia di bawah tu ada air, cikgu, betul ke? Di bawah tanaman tu. Ada air. Dalam air tu ada ikan. Kita tengok ya. Interaksi antara aquakultur dengan hidroponik menggunakan sistem kitaran air. Air yang bernutrien digunakan serentak untuk tumbuhsaran ikan dan tanaman. Okey, seterusnya kita lihat reka bentuk sistem aquaponik. Okey, Hakim tengok ya. Struktur dia. Ini adalah sistem rakit. Di atas ada ikan tu di bawahnya. Ya. Ikan tu boleh hidup, cikgu Ya? Boleh hidup Boleh hidup. Okey, ini adalah sistem pasang surut. Dan ini adalah sistem NFT. Okey. Dan cikgu, kalau kita lihat macam gambar yang sistem NFT tu, dia macam sengit sikit susunan bunga. Ya, dia mesti condong sikit. Okey. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 7. Okey, untuk soalan yang ke-7 ni, murid-murid lihat di sini adalah satu jadual yang menunjukkan ada jawapan di situ. Berpandukan jawapan di sini, kamu kena nyatakan di ruang jawapan yang disediakan. Okey, tuliskan padanan bagi reka bentuk sistem aquaponik dengan pernyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, cikgu akan bacakan pernyataan, kamu nyatakan sistem yang terlibat. Okey, siapa nak bagi jawapan untuk soalan nombor 7? Ya. Okey, Farhana. Okey, yang pertama, akar tanaman menyentuh air yang mengalir secara berterusan. Sistem NFT. Sistem Okey, betul, NFT. Hakim. Okey, Sistem betul. NFT. Tanya.
Yang kedua? Okey, yang kedua, tanaman diletakkan terus di atas tangki ikan dan akar terendam. Sistem rakit. Sistem rakit. Okey, betul. Dan semestinya yang bawah ni adalah sistem pasang surut. Loceng sifon digunakan untuk mengalirkan air dari medium tanaman apabila telah memenuhinya. Okey, 3 markah. Okey, seterusnya langkah pemasangan sistem aquaponik. Okey, mula-mula kita sediakan lakaran, memasang kerangka, memotong paip PVC untuk takung tanaman, menebuk lubang pada paip PVC untuk bekas tanaman, meletakkan paip PVC atas kerangka, meletakkan tangki ikan di bawah kerangka, memasang pam air ke dalam tangki ikan, menyambung sistem pengairan. Seterusnya mengisi tangki ikan dengan air, memasukkan bekas tanaman pada lubang takung, menguji sistem aquaponik. Okey, faham Hakim ini? Yang ni faham cikgu. Okey. Kita terus kepada soalan nombor 8. Berikut adalah pernyataan langkah kerja memasang sistem aquaponik yang tidak mengikut urutan. Okey, murid-murid tengok sini ya. Di sini adalah pernyataan langkah kerja yang tidak mengikut urutan. Okey, soalan dia. Berdasarkan pernyataan langkah kerja, susun dan tulis langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey, kamu boleh tulis di sini. Katakan kamu kata ini nombor 1, kamu boleh nyatakan. Ini nombor 2. Kamu boleh tulis pada boleh conteng cikgu boleh conteng pada supaya tak tersilap kan? Ya, boleh. Kemudian kamu perlu menyalin semua pernyataan langkah kerja di ruang jawapan yang disediakan. Ya, okey. Siapa nak jawab soalan nombor 8? Okey. Saya nak cuba cikgu. Okey, Afiq cuba. Silakan. Langkah 1, meletakkan paip PVC di atas kerangka. Okey, yang nombor 1, kita tengok. Okey, betul. Meletakkan paip PVC atas kerangka. Okey, langkah 2. Langkah 2, meletakkan tangki ikan di bawah kerangka. Okey, betul ke cikgu? Okey, betul. Meletakkan tangki ikan. Okey. Seterusnya langkah 3. Langkah ketiga, memasang pam air ke dalam tangki ikan. Okey, memasang pam air ke dalam tangki ikan. Langkah 4. Menyambung sistem pengairan. Okey, menyambung sistem pengairan. Okey, langkah 5. Mengisi air ke dalam tangki ikan. Okey, 5 markah. Okey, seterusnya penanaman secara sistem lapisan nipis NFT. Okey, apa yang dimaksudkan dengan NFT? NFT adalah pergerakan larutan nutrien dari tangki ke takung dan kembali semula ke tangki. Larutan nutrien naik ke takung secara condong agar air nutrien mengalir ke takung yang lebih rendah. Okey, akar akan membesar pada lapisan nutrien yang cetek dan mengalir secara berterusan. Okey, seterusnya ini adalah reka bentuk sistem NFT, Hakim. Kalau kita lihat cikgu, apa beza dengan sistem aquaponik tadi cikgu? Okey, aquaponik di bawah dalam tangki itu ada ikan. Betul? Okey, NFT tak ada ikan. Dia cuma ada larutan nutrien saja. Okey. Okey, dan sebelah sana adalah larutan sistem NFT satu tingkat. Oh, dan kalau kita lihat cikgu, gambar tersebut dia macam condong kan? Kenapa ya cikgu untuk memudahkan air masuk. Okey. Okey, tadi tu kan pam air, dia akan menyedia air daripada tangki masuk ke takung tanaman. Kemudian dia akan menyentuh akar tanaman. Okey, baik cikgu. Okey, ini adalah sistem NFT bertingkat. Kalau mempunyai ruang yang sedikit. Kalau ruang rumah kita sempit, kita tanam macam ni je. Betul. Jadi kita dapat kita banyak pokok cikgu. Kita dapat banyak pokok kat sini. Betul. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya langkah pemasangan sistem NFT. Okey, seperti biasa kita sediakan lakaran dulu. Okey, kemudian menyediakan bahan dan peralatan. Memasang kerangka. Menyambung paip air keluar dan masuk. Memasang pasu ke dalam rak. Memasang pam air. Okey, seterusnya memasukkan air ke dalam tangki. Menyediakan ataupun masukkan stok baja A dan kacau. Okey, masukkan stok baja B dan kacau. Seterusnya menguji kepekatan larutan baja tadi menggunakan isi meter.
menguji pH larutan menggunakan pH meter, meletakkan anak benih pokok dan seterusnya, memasang pelaras masa dan menguji sistem NFT. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja memasang sistem NFT yang tidak mengikut urutan. Masih lagi tidak mengikut urutan tau, okey, sama nak jawab soalan. Okey, kalau kamu rehat murid-murid, penyataan langkah kerja masih lagi sama, tetapi di sebelah sana ada abjad A, B, C, D dan E. Betul? Okey, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan langkah. Ya. Okey, kamu hanya tulis A, B, C saja di sini. Tak perlu tulis ayat yang panjang-panjang. Kalau tadi susun dan tulis. Yang ni hanya tulis A, B, C, D sahaja. Betul. Okey, siapa nak jawab soalan nombor 9? Okey. Yang pertama. Okey, silakan. Okey, Hidayah. Hidayah. Langkah pertama. Langkah pertama C. C. Okey, jom kita lihat. Okey, Okey, betul. Tahniah. Okey, langkah kedua. E. E. Okey, tengok ya. Okey, A, masukkan stok baja B dan kacau. Okey, langkah ketiga. D. D. Okey. Okey, D, menguji kepekatan larutan dengan isi meter. Langkah 4. B. B. Bola. Okey, B. Betul. Betul. Dan akhir sekali adalah A, memasang pelaras masa dan menguji. Okey, seterusnya. Penanaman secara Nutriport. Okey, apa dimaksudkan dengan Nutriport? Ya. Hakim tengok tak pasu ni? Ha, tu cikgu. Sama ke dengan pasu di apa depan meja cikgu tu? Ya, sama. Sama Ya, sama. Okey, kita tengok ya. Nutriport. Nutriport adalah kaedah aplikasi teknologi pertanian yang paling mudah dan paling sesuai dilaksanakan di bandar. Okey, dia dapat mengatasi masalah kekerapan menyiram. Satu bekas mengandungi dua bahagian. Okey, di bahagian atas ni mengandungi medium. Okey. Dan bahagian bawah mengandungi takungan nutrien. Okey. Seterusnya, air dari takungan bawah akan bergerak naik ke bahagian atas melalui ruang kapilari yang ada tadi, kita tunjuk tadi tu kan? Betul. Ini. Okey, seterusnya bahan dan peralatan. Okey, yang pertama, kita lihat di sini pasu Nutriport. Okey, seterusnya medium tanaman, masih lagi sama Hakim, tak pakai tanah. Kokopit, betul cikgu Kokopit. Okey, kokopit. Okey. Baja, stok A, stok B. Okey, sarung tangan, penyukat dan sudip tangan. Ya. Okey. Teknologi Nutriport. Okey. Penghasilan tanaman daripada teknologi Nutriport. Okey, yang pertama, menyediakan alatan dan bahan. Okey, kita sediakan tangki tadi, kita sediakan pasu. Okey, kemudian menyediakan larutan nutrien. Kita campurkan stok baja A, stok baja B. Ya. Dan kacau dan uji larutan nutrien, langkah ketiga. Okey, seterusnya Hakim. Kita masukkan larutan nutrien ke dalam pasu bawah tadi. Bawah sekali cikgu Bawah sekali. Sebab bawah ni kalau Hakim tengok, tak ada lubang. Betul, dia biasa cikgu tertutup semua. Betul. Okey, seterusnya mengisi 3/4 penuh medium kokopit dalam pasu kecil. Di bawah ni ada pasu kecil. Sebab dia akan menyerap air. Okey, seterusnya letakkan pasu kecil dalam pasu atas. Dia ada dalam ni. Okey. Meletakkan pasu atas pada pasu bawah, kita letakkan sekali. Seterusnya kita masukkan pengukur aras air. Yang putih ni. Okey. Okey, kemudian kita penuhkan medium dengan kokopit. Dan letak tanaman dan letaklah kat mana-mana kawasan rumah. Tak kisah cikgu Tak kisah. Kalau duduk rumah kondominium ke, boleh letak je kat koridor. Ya, cantik pun cantik cikgu Ya. Okey, baik cikgu. Banyak yang kita belajar dengan Cikgu Rafidah, antaranya iaitu bahan dan peralatan untuk penanaman secara Nutriport. Kita perlukan yang pertama pasu Nutriport, yang kedua medium tanaman iaitu kokopit, yang ketiga baja, yang keempat sarung tangan dan yang kelima penyukat dan yang terakhir iaitu sudip tangan. Baiklah, kita nak rehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021.
Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV. Saya Hashim bin Ali, Pengkanan Pentadbiran SMK Sungai Layar, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Didik TV dan juga kepada semua penonton yang sedang bersiaran secara langsung Didik TV ketika ini. Pihak sekolah mengharapkan semua pelajar SMK Sungai Layar dan semua pelajar tanaman makanan di seluruh negara agar menjadikan subjek ini sebagai subjek pilihan untuk mendapat grade A dalam peperiksaan SPM nanti, serta menjadikan aktiviti pertanian sebagai satu kerjaya di luar sana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga cikgu kita yang comel pada petang ini iaitu Cikgu Rafidah binti Abdul Rahman, guru mata pelajaran MPV Tanaman Makanan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Kedah. Okey cikgu, untuk yang segmen terakhir ni, apakah yang akan kita fokuskan cikgu? Okey, kita akan fokuskan tentang Nutriport. Tentang Nutriport. Okey, yang pertama ni kita tengok menyediakan bahan dan alatan. Okey, bahan yang kita lihat di sini adalah kokopit. Dalam tangki hitam tu adalah larutan nutrien. Okey, Hakim nampak tak ada dua pasu putih tu? Nampak cikgu? Okay, satu pasu, yang ada lubang, satu yang ada lubang. Yang ada lubang tu adalah pasu atas. Okey. Sebab kita nak masukkan pasu kecil tu. Kemudian pasu bawah ni yang tak ada lubang tadi. Okey. Okey, kemudian seterusnya kita menyediakan larutan baja dan kita uji kepekatan menggunakan isi meter dan kita uji keasidan larutan menggunakan pH meter. Okey, seterusnya kita masukkan larutan baja tadi ke dalam pasu bawah. Okey. Masukkan kokopit ke dalam pasu kecil. Seterusnya kita masukkan pasu kecil ni ke dalam pasu atas yang ada lubang tadi. Okey, baik. Okey. Yang seterusnya kita masukkan, kita letakkan pasu atas ni di atas pasu bawah. Okey. Jadi pasu kecil ni dia akan berada di dalam pasu bawah ni lah. Yang ni ke cikgu? Pasu kecil tu? Ya. Oh, yang ni Ya. Okey cikgu. Jadi untuk pasu kecil ni berapa orang kata berapa boleh diletakkan dalam pasu yang besar tu? Ada dua. Ada lubang di situ. Dua lubang cikgu ya? Ya. Okey, jadi dua lah boleh diletakkan Okey, baik cikgu. Terima kasih. Okey, seterusnya kita masukkan medium kokopit dalam pasu atas ni, kita penuhkan dia. Akhir sekali kita letakkan tanaman. Ya. Okey, Hakim rasa senang tak Hakim nak buat? Nak buat sendiri di rumah boleh? Saya bila belajar dengan cikgu, tiba-tiba rasa nak tanam bunga lepas ni. Kan sebab bunga pun boleh tanam menggunakan ini boleh? Tengok kan senang kalau kita belajar kan cikgu kan? Ya, boleh. Ya. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Okey, Rajah menunjukkan sebahagian kerja menanam tanaman menggunakan teknologi Nutriport. Okey, soalan ini menyediakan kepada kamu gambar Rajah. Okey. Okey, berdasarkan gambar Rajah ni, lengkapkan langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, murid-murid kita lihat ya, bila soalan yang melibatkan langkah kerja, mesti soalan itu adalah bentuk urutan. Okey, urutan langkah yang pertama dah dibagi di sini berdasarkan gambar. Kamu kena isi jawapan kamu sendiri untuk langkah kedua hingga ke-6. Langkah ke-7 dia dah bagi siap-siap. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Okey, 5 markah cikgu ya? Ya, okey. Syakir. Syakir, silakan. Okey, langkah kedua Syakir. Mengisi 3/4 kokopit pada pasu kecil. Okey, mengisi 3/4 kokopit pada pasu kecil, betul. Okey, seterusnya langkah ketiga. Meletakkan pasu kecil di dalam pasu atas. Okey, meletakkan pasu kecil dalam pasu atas. Okey, langkah keempat. Meletakkan pasu atas pada pasu bawah. Okey, meletakkan pasu atas pada pasu bawah. Seterusnya langkah kelima. Memasang pengukur arus air. Okey, memasang pengukur arus air. Okey, langkah keenam.
mengisi 2/3 kokopit dalam pasu atas. Ya. Okey, mengisi 2/3 kokopit dalam pasu atas. Okey, seterusnya kita boleh tanam anak pokok. Okey, tahniah Syakir 5 markah. Ya, tahniah Syakir. Okey, seterusnya. Okey Hakim, untuk soalan peperiksaan SPM format tahun 2021, Ya, cikgu. ia ada format baru. Oh. Okey, untuk bahagian A ada 15 soalan, membawa markah 60. Okey, bahagian B ada 4 soalan. Satu soalan 10 markah. Jadi kalau 4 soalan 40 lah 40 cikgu markah. Jadi totalnya 100. Ya, betul. Ya. Okey, kemudian soalan bahagian B ni pula, dia akan bagi kepada murid-murid situasi macam di atas ni. Baik. Dibantu, maksudnya kita akan faham soalan ni berdasarkan situasi. Ya. Okey, kita lihat soalan pertama sini. Rakan anda mengusahakan tanaman cili besar secara vertikasi. Beliau minta anda membantunya memasang sistem pengairan titis. Jadi itu dia punya Kata kunci cikgu ya. Okey. Okey, murid-murid imbas kembali, ingat kembali apa itu pengairan titis. Apa yang perlu ada dalam pengairan titis. Okey, seterusnya kita lihat soalan A. Lakar dan labelkan sistem pengairan titis. 8 markah. Banyaknya tu, Hakim, cikgu. 8 markah. Jadi kena lakar dengan elok-elok lah cikgu Ya, betul. Kena lakar dengan elok-elok. Sebenarnya, soalan lakaran ni boleh membantu murid-murid dapat markah. Betul. Ya, sebab tu kita kena ingat apa pengairan titis ni. Ya. Kemudian soalan B, nyatakan 2 kelebihan sistem pengairan titis. 2 markah. Okey. Untuk lakar tu cikgu, dia ada macam simbol dia ke cikgu? Dia tak perlu simbol. Tak perlu simbol Kita boleh lakar bentuk macam mana, tapi kita wajib label. Sebab dah soalan dah nyatakan label. Itu yang penting cikgu Ya. Baik. Sebab label pun ada markah. Kalau awak lakar saja tak melabel, pemeriksa atau cikgu nak tengok macam mana. Ya. Okey. Okey cikgu. Macam kita lah, kalau ada pokok tak ada nama kan. Betul cikgu. Kita kenal juga. Betul, kena ada label cikgu Ya, betul. Okey. Cikgu akan bantu murid-murid menerangkan macam mana kamu nak dapat markah 8. Okey, ini sistem pengairan vertikasi. Okey, kamu perlu lakar yang macam ini saja. Tak perlu melukis tangki nutrien yang sebenar-sebenarnya. Buat simbol begini supaya dapat membezakan dia. Okey, kita lihat ya. Skema markah dia. 6 markah untuk 6 komponen yang berlabel. Kemudian, okey, kamu lihat di sini. Tangki nutrien. Kamu labelkan. Okey. Seterusnya, kita lihat ada pam air. Okey. Ada alat pelaras masa. Seterusnya, kita pergi kepada penapis, pipe sekunder, pipe tertier, polybag. Polybag. Ya. Dan yang terakhir dan paling penting sekali Hakim, kena ada set penitis. Set penitis. Ya. Sebab dia adalah sistem pengairan titis. Kalau kamu tak masukkan set penitis, automatik kamu salah. Okey, kedudukan komponen yang betul ni bermaksud daripada tangki, kita mesti ikut turutan untuk sampai ke polybag. Okey, kamu tak boleh letak, murid-murid tak boleh letak tangki nutrien bersebelahan dengan polybag. Ataupun nak letak pam air di sini. Tak boleh letak macam tu. Kalau kamu letak pam air di kawasan sini, bermaksud sistem ni tidak berfungsi. Faham? Sebab fungsi pam air ni untuk menyedut air daripada tangki untuk sampai ke set pengairan di sini. Okey, faham murid-murid semua? Okey. Kalau faham? Tunjuk sikit terbaik cikgu. Faham tak? Okey, mantap. Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya. Okey. Yang paling penting di sini set penitis, ingat ya betul-betul. Set Jangan penitis. tertinggal Set jangan tinggal. Penitis. Okey, seterusnya. Nyatakan 2 kelebihan sistem pengairan titis. Siapa nak jawab ni? Okey. Cepat siapa jawab ni? Yang dua Okey, ini. Ayuni. Okey, Ayuni, terbaik. Silakan. Menjimatkan masa dan tenaga. Okey, menjimatkan masa dan tenaga. Okey, yang kedua?
menjimatkan penggunaan air dan larutan baja. Air dan baja. Okey, menjimatkan betul. penggunaan air dan larutan baja. Maksudnya tadi Hakim, dalam tangki nutrien ada air dan larutan baja, kita bekalkan serentak. Ya. Okey, itu yang menjimatkan penggunaan air. Ataupun boleh tambah lagi jawapan di sini, pemberian baja terus ke akar tanaman. Ya. Tidak berlaku pembaziran di sini. Kita pakai penitis tu untuk air ataupun larutan nutrien tadi masuk terus ke akar tanaman. Ya. Okey. Untuk rumusannya, okey, untuk tajuk ni murid-murid akan mempelajari atau memahami tentang kemajuan teknologi dalam pertanian. Ada 4 tadi kan? Okey. Keseterusnya kaedah pelaksanaan yang popular sekali digunakan iaitu fertigasi. Yang terakhir, jenis teknologi pertanian berasaskan hidroponik yang tidak menggunakan tanah. Hanya menggunakan air dan larutan baja sepenuhnya. Ya. Okey, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Semoga Cikgu berjaya Rafidah. untuk Amin. SPM 2021. Amin. Banyak yang kita belajar dengan Cikgu Rafidah. Terima kasih Cikgu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Rafidah binti Abdul Rahman, guru mata pelajaran MPV Tanaman Makanan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar Kedah dan juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.